Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, hari ni kita nak cerita dengan korang something yang agak viral juga, tapi bukan tahun ni lah. Pada tahun 2003 ada satu kes berprofil tinggi dan Acap rasa kebanyakan daripada korang pernah baca ataupun mungkin pernah terdengar kisah. Ini kepada siapa-siapa yang mungkin belum tahu ataupun mungkin lagi tertanya-tanya tentang kronologi penuh ataupun apa yang terjadi sehingga siasatan selesai. Hari ni Acap nak share balik, nak buka balik kes tentang Kenny Ong Le Ken. Pasal apa? Jadi kita akan cerita. Jangan lupa tekan like dulu, subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Roll it. Antara satu sebab kenapa Acap nak buka balik kes Kenny Ong Le Ken ni, sebab satu lagi permintaan lah. Acap rasa macam ada a few video yang Acap baca kat komen, Acap cerita balik pasal Kenny Ong. Basically personally Acap rasa video ni ataupun cerita ni dah tak berapa relevan dah sekarang. Tapi masih ada lagi permintaan. Mungkin diorang nak dengar daripada macam mana si Ashraf ni bentangkan tentang Kenny Ong. Tapi tak apa, kita go through tentang kes yang popular pada tahun 2003. Okay guys, kita start dengan biodata mereka dulu. Mereka lah ramai kan dalam ni. Okay, nama mangsa adalah Kenny Ong Le Ken yang berusia 29 tahun ketika kes ini berlaku pada tahun 2003. Dia juga berasal dari Ipoh, Perak, anak kepada Ong Bee Jeng bersama dengan Peli Visanaden Ong. Dan juga telah berkahwin dengan suaminya iaitu Brandon Ong. Kenny ni merupakan seorang penganalisis teknologi maklumat di San Diego, California, Amerika Syarikat dan menetap di sana bersama dengan suaminya. Dan dia ni juga info tambahan merupakan anak bongsu daripada dua orang adik-beradik. Dia ada kakak lagi seorang lah. So guys, macam Acap cakap tadi, Kenny Ong ni dia berpekalan dekat luar negara lah. Tapi ada satu hal ni yang menyebabkan dia bergegas balik ke Malaysia pada tanggal 1 Jun kerana difahamkan bapanya dimasukkan hospital kerana penyakit kanser. Nak jadikan cerita guys, pada malam kejadian which is pada 13 Jun tahun 2003, iaitu sebenarnya sehari sebelum mereka berangkat pulang, difahamkan Kenny telah pun keluar makan bersama dengan beberapa ahli keluarganya dan rakan-rakannya yang lain di sebuah restoran yang bernama Restoran Mondi di Kompleks Beli Belah Bangsar, Kuala Lumpur. Difahamkan juga selepas diorang dah settle apa semua, dah habis makan malam dalam sekitar pukul 10.30 malam macam tu, diorang bertiga ni nak pulang ke rumah lah, which is dia, mak dia dan juga kakak dia. Masa nak bayar tiket parking, si Kenny Ong ni baru perasan yang tiket parking untuk kereta dia ni tertinggal dalam kereta. Dia check tak ada lah, senang cerita waktu tu. And then dia nak pergi kat kereta, tapi mak dengan kakak dia ni nak ikut. So dia kata tak apalah, tunggu je lah kat sini, saya pergi ambil sendiri. Nanti saya naik balik, kita bayar je lah. So mak bapak pula, ibu dengan kakak dia pun macam okey lah, kita orang tunggu je lah dekat mesin autopay ni kan. Tapi apa yang peliknya guys, setelah hampir 20 minit menunggu, mereka berdua rasa pelik kerana bayang si Kenny Ong ni langsung tak nampak. Dan mereka ada juga cuba untuk menghubungi Kenny, tetapi panggilan mereka tidak dijawab. Of course lah, dah 20 minit, risau lah kan, takkan tak jumpa kereta kan. And aku rasa kat bangsa tu dia punya building tu bukan besar sangat pun. So diorang ni jadi risau dan diorang buat keputusan untuk pergi ke tempat parking kereta untuk mencari Kenny Ong. Diorang pun turun pergi kat kereta Kenny, tapi selepas dia sampai dekat parking lot yang ada kereta Kenny tu, diorang pelik sebab dekat parking lot tu tak ada kereta. Kalau kereta tak ada, Kenny pun tak ada lah. Macam weh gure, macam mana boleh hilang pula budak ni kan? Mana perginya anak aku ni? Waktu tu si Peli dan juga Elsie, mak dan juga akaknya, dia pun tak tunggu lama. Diorang terus bertindak pergi ke pos pengawal untuk melaporkan hal tersebut. Dan dia meminta pengawal tersebut untuk melihat rakaman CCTV di mana keberadaan Kenny Ong pada waktu itu. Dan rakaman terakhir CCTV menunjukkan ada seorang lelaki yang dilihat mendekati Kenny Ong ketika perjalanan dia nak ke kereta dan menolak si Kenny ni masuk ke dalam kereta Kenny Ong ni sendiri tau. Sebelum dia rembat kereta tu, dia start, dia gerak, dia rempur penghadang tu lah. Apa tu? Itulah touch and go tu kan, penghadang dekat pintu keluar parking kereta tu lah. Lepas tu diorang pun terus bergegas memaklumkan benda ni kepada pihak keluarga yang lain dan terus membuat laporan polis. So guys, dah settle lah kronologi yang berada dekat parking ni. Senang cerita, sekarang Universe family dia ni dah ada dekat balai.
Ni yang Acah nak cerita ni, dia macam selingan ataupun di dalam keadaan yang sama juga sebenarnya. Dalam sekitar pukul 11.30 malam. Ini family dia tak tahu tau. Ini another side punya story. Alright, faham Okay, sekitar jam 11.30 malam, difahamkan ada seorang anggota polis yang sedang membuat rondaan di Kelana Jaya. Dan difahamkan anggota polis ni adalah anggota polis yang bertugas untuk berkawal dekat sana. Dia bukan anggota polis yang siasat kes ni. Belum lagi. Time ni baru nak lapor polis. Okay. So, polis ni buat rondaan dekat area Kelana Jaya yang difahamkan juga bagi Kelana Jaya dengan bangsa tu jauh gila lah. And polis tu ternampak ada sebuah kereta di tepi jalan yang berhenti dalam keadaan yang mencurigakan. Bila dia sampai kat area kereta tu guys, dia perasan ada 2 orang yang berada dekat dalam kereta tersebut. Ada seorang lelaki Melayu dan ada seorang lagi wanita berbangsa Cina. So si polis ni pun tanya, apa buat sini? Ada kata dia orang tengah bergaduh, dia orang ni girlfriend boyfriend. Si suspek ni cakap lah, lelaki bangsa Melayu ni kata, kita orang ada personal problem cik. Dia kata macam tu lah. So polis ni kata, okey tak apa, bagi IC. Lepas dia dah ambil IC tu, dia pun tanya nama dua-dua ni. So dia tanya nama lelaki tu dululah. Lelaki tu selamba dia jawab kan. Dia macam, nama saya Ahmad Najib bin Aris tuan. Dia kata macam tu lah. Bila polis nampak mamat ni macam dia tak ya je kan, dia pun tengok ke arah perempuan yang berada dekat bahagian sebelah pemandu. And bila dia nampak ada seorang perempuan Cina yang berada dekat sebelah pemandu tu, dia nampak perempuan tu macam tengah buat isyarat minta tolong. Tak tahulah macam mana, tapi isyarat tangan dia tengah minta tolong. Dia macam ni ke tak tahulah kan. So bila dah nampak macam tu, pihak polis ni rasa macam mamat ni ada something wrong somewhere ni. Dia curiga lah kan. Dia kata, cik, boleh minta keluar sekejap tak? Kita orang nak buat pemeriksaan sikit. Lepas tu lelaki tu macam, kenapa pula saya nak keluar? Si Najib ni kata kan, senang cerita, suspek tidak memberikan kerjasama, tetapi dia terus memecutkan keretanya tanpa mengambil kedua-dua kad pengenalan itu semula. Polis tersebut apa lagi, dia kejarlah kereta tu sampailah dah jauh lah sebenarnya, dan sempat melepaskan 2 das tembakan ke arah tayar kereta tersebut, tetapi masih lagi gagal untuk menghentikan kereta tersebut dan kereta itu memecut sehingga hilang dari pandangan polis. So guys, bila kereta ni dah lari daripada polis pukul 11.30 malam macam tu, kira-kira pada pukul 12 lebih macam tu, tengah malam pula, ada lagi satu keterangan saksi yang melengkapkan kronologi ni, which is ada seorang wanita yang dikenali sebagai Aminah yang difahamkan pada waktu itu dalam perjalanan menuju ke KLIA. Tetapi pada waktu tu mungkin dia nak berehat ke apa, dia pun stopkan keretanya sekejap dekat tepi jalan di hadapan bangunan Bali di Jalan Sungai Way. Tapi waktu dia tengah berhenti apa semua tu, dia ternampak ada sebuah lagi kereta yang sedang berhenti. And dia nampak ada seorang lelaki Melayu tengah turun daripada kereta tu, and then dia pergi dekat area tayar tu, dia tengah usah, and then dia macam gau-gau kepala, and dia nampak lelaki tu datang ke arah kereta dia. Dia pun takut sebenarnya waktu tu kan, tapi lelaki tu datang, dia kata lelaki tu minta elok je. Dia kata, Assalamualaikum kak, boleh pinjam jack kereta tak? Jack kereta saya nak tukar tayar saya bocor. Jack kereta ada. Kejap So Aminah ni pun bagilah jack kereta dia dekat si suspek ni. Tapi dia tak tahu lagi mat tu suspek ke apa kan. Dia just nampak orang tu lelaki biasa je lah. Okay, sebaik saja lelaki tersebut selesai menukar tayar keretanya, dia terus meninggalkan tempat tersebut. Tetapi pada waktu tu, masa dia tengah tunggu tayar tu, Aminah kata dia ternampak something yang tak kena pada lelaki tu, dan dia perasan ada perempuan yang ada dekat dalam kereta si suspek ni pun macam dalam keadaan macam mana orang kata, suspicious lah, macam resah, macam hara macam tu kan. And dia nampak lelaki ni berpeluh-peluh, nampak macam panik, macam orang buat salah senang cerita. So waktu tu si Aminah ni macam ada insting sikit, dia pun pergi ke Balai Polis Subang Jaya untuk membuat laporan ke atas lelaki tersebut. So itulah dia guys, kronologi dia secara amnya. Sebenarnya dia ada 3 kronologi. Bukan 3 kronologi lah, kronologi dia satu je, which is daripada Kenny Ong tu hilang, and mak ayah dia, family dia pergi buat laporan polis.
lepas tengok CCTV lah. And then ada lagi keterangan dua saksi, which is pihak polis dan juga Aminah tu sebenarnya membantu sangat untuk siasatan ini dilakukan lebih mendalam lah. Tapi guys, sehari selepas kejadian, pihak polis ada menjumpai sebuah kereta di belakang lot rumah kedai di Petaling Jaya, dan kereta itu dipercayai milik Kenny Ong. Dan kereta tersebut telah pun dibawa ke balai polis kerana bahagian tempat duduk belakang kereta itu dipenuhi dengan kesan darah, berbau hanyir, dan mereka juga menjumpai tiket parking kereta yang difahamkan seperti laporan ibu bapa Kenny Ong. So macam itulah. Dan jumpa clue yang pertama. So diorang tengah siasat kereta ni siapa punya dan sebagainya. 3 hari kemudian, satu mayat rentung telah pun ditemui di dalam satu lubang di Jalan Batu Tujuh, Klang Lama. Dan mayat tersebut dijumpai dalam keadaan kedua tangannya diikat dengan sehelai kain, dan menurut pakar patologi, punca kematian mayat tersebut adalah daripada akibat dijerut ataupun dicekik. Selain itu, terdapat juga kesan cedera parah di bahagian abdomen dan 2 tikaman di badan mangsa. Ujian DNA ke atas mayat tersebut mendapati mayat itu adalah milik Kenny Ong. Sebenarnya cerita untuk Kenny Ong ni panjang guys. Sebelum jumpanya mayat si Kenny Ong ni panjang. Ini Acak cuba nak kompleks kan supaya korang tak perlu lah nak tengok video sepanjang-panjang tidak. Tapi dia punya point dia tetap sama. Okey, selepas penemuan tragis mayat Kenny Ong di dalam sebuah lubang, macam Acak cakap tadi, kalau korang nak tahulah, dia bukan just jumpa mayat seketul dekat situ. Keadaan mayat tu macam Acak cakap tadi, 2 tangan dia diikat dengan kain, and ada 2 biji tayar konkrit yang empap mayat tersebut untuk menyukarkan Kenny Ong ni melakukan apa-apa tindakan penyelamat untuk diri dia sendirilah dalam keadaan dia yang dah lemah, yang berdarah dan sebagainya. And pada waktu tersebut pihak polis tak ada orang kata choice lain. Diorang terus buat siasatan lebih mendalam, dan antaranya dia perlu patah balik ke rakaman CCTV yang berada di kompleks Beli Belah Bangsa tadi. Dan dia juga terus mengambil beberapa keterangan daripada beberapa orang saksi yang ada pada malam itulah, macam Acak cakap tadi lah pada awal. Dan pada 20 Jun tahun 2003, pihak polis telah pun berjaya menjejaki suspek utama bagi kes ini, dan juga telah pun melakukan serbuan dan menangkap seorang lelaki yang bernama Ahmad Najib di rumahnya. Dan hasil daripada serbuan tersebut, mereka menjumpai beberapa barang yang boleh dijadikan bahan bukti di rumah Ahmad Najib. Antaranya adalah baju dan juga seluar suspek yang mempunyai kesan darah. Dan hasil daripada ujian DNA yang dilakukan terhadap darah yang ada dekat baju dan seluarnya, ia sepadan dengan ujian DNA milik Kenny Ong. And selepas suspek ditahan, dibicarakan dan dimasukkan ke mahkamah, suspek telah pun mengaku tanpa rasa bersalahnya. Dia kata dia dan juga mangsa telah melakukan hubungan sebanyak 2 kali, dan perkara ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Tapi pihak mahkamah pada waktu itu tidak menerima pengakuan suspek dan menganggap perkara itu bukan berlaku atas dasar suka dan sama suka. Selepas disoal banyak kali, dibicarakan banyak kali, akhirnya suspek mengaku bahawa sebenarnya dia telah pun mengacukan pisau kepada mangsa dan mengugut mangsa untuk melakukan hubungan bersama dengannya. Disebabkan mangsa ni melawan pada waktu itu, suspek terus merogolnya dan membunuhnya. Bukan itu saja guys, suspek juga telah pun mencerita segala-galanya yang berlaku, daripada dia colik sampailah dia bunuh si Kenny Ong ni. Dan dia juga mengakulah yang dia baringkan Kenny dekat dalam lubang, dia yang ikat tangan Kenny, dia yang letakkan 2 biji tayar tu dekat atas badan Kenny, dan ditinggalkan Kenny ini 1 hari dalam lubang tersebut sebelum dia kembali semula ke mayat tersebut dengan membawa 2 botol yang berisi petrol untuk membakar mayat mangsa bagi tujuan menghapuskan bukti. So guys, lepas je si Ahmad Najib ni buat pengakuan dekat mahkamah, kes senang dah lah kerja polis ni. Dan siasatan polis mendapati bahawa pembunuhan yang dilakukan oleh Ahmad Najib ni adalah benda yang terlintas pada malam itu. Spontan lah. Bukan pembunuhan yang dirancang dan bukan pembunuhan yang berunsurkan dendam dan sebagainya. Dan ada unsur suka-suka dekat dalam
kes ini, tapi tak sure lah apa bendanya. And hasil daripada laporan bedah siasat pakar kimia, pihak polis dan semua saksi yang memberi keterangan, mereka mendapati bahawa sah Ahmad Najib bersalah atas jenayah rogol dan juga membunuh. Dan Mahkamah Tinggi telah pun menjatuhkan hukuman gantung ke atas suspek dan semua rayuan suspek tidak diterima. Dan mahkamah juga dengan tegasnya mengekalkan hukuman gantung sampai mati ke atas suspek berdasarkan beberapa bukti kukuh, antaranya macam saya cakap tadi lah, kesandaran pada pakaian dan penemuan kondom yang digunakan oleh suspek di lokasi kejadian. Sebenarnya benda ni banyak membantu adalah statement-statement saksi lah. Ada orang nampak tu macam dia orang kata benda ni bukan dirancang, sebab Kenny Ong ni di-expose gila-gila malam tu. Yang ni nampak dia, yang ni nampak dia, yang ni nampak dia. Macam itulah. And kes ini berlarutan berbelas tahun dia guys. Sebab pada 23 September tahun 2016 akhirnya suspek digantung mati pada jam 6 pagi dan dikebumikan di tanah perkuburan Sungai Kantan di Kajang. Siasatan kes ni berlarutan agak panjang sebenarnya. And macam Acak cakap lah, kalau korang baca pasal Kenny Ong ni, benda ni sama je. Benda ni tak ada kaitan, tak ada motif. So Acak rasa sampai sini saja video untuk Kenny Ong. So harap korang yang mana tengok video ni bolehlah ambil iktibar kan. Apa-apa pun, apa yang jadi konspirasi, teori dan sebagainya, Acap tak nak campur banyak-banyak dalam ni, sebab benda tu just a theory. So apa yang Acap cakap ni adalah kronologi kes awal hingga akhir. So kalau ada yang tertinggal dan sebagainya, mungkin Acap dah bawa keluar, ataupun mungkin fakta itu lemah dan tak menyokong kepada fakta kematian ataupun penemuan mayat Kenny Ong ni. So guys, kita jumpa di video akan datang. I see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.